Assalamualaikum. 19 Januari 2024, hari Jumaat yang indah ini. Apapun Iran lakukan terhadap Mossad, lapangan terbang mereka di Iraq, ini semua orang dah tahu. Iran bayar balik serangan Israel terhadap rakyat Iran yang sedang memperingati kematian Jeneral Sulaimani di kuburnya. Dan Mossad menghantar askar berani mati dan mengorbankan 100 lebih rakyat Iran. Dan ini Iran menunjukkan yang mereka boleh lakukan apa yang mereka nak. Dan serangan Iran tak membunuh. Mereka cuba untuk tidak membunuh askar US. Iran berhati-hati dengan serangan ini kerana long range missile yang Iran boleh mengebom di mana-mana saja. Ini adalah amaran Iran. Di mana saja Iran boleh serang dengan long range missile. Ini rasanya belum hypersonic missile Iran. Ini baru missile biasa teman-teman. Tak boleh dikesan oleh pertahanan udara mereka. Dan Iran masih belum nakkan perang di Middle East. Tapi kalau US dan ally nak, Iran bersedia untuk ini. Teman-teman, anda lihat apa yang terjadi sekarang tak sama macam dulu. Dunia dah berubah. Dengan senjata makin berubah. Dulu Iran yang berperang dengan Iraq dilagakan US. Sekarang bolehlah mendongak dada. Dan walau tak banyak, masih US kena fikir 2 kali untuk perang dengan Iran. Tapi kalau Rusia menghantar jet pejuang nuke mereka, habis semua negara akan diam. Seperti yang terjadi di Afrika sebelum ini. Dapat nuke jet dari Rusia, semua negara besar termasuk France diam dan tinggalkan Afrika. Adakah Rusia akan diam? Tidak, tunggu je masa yang sesuai teman-teman. Sabar. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Dan apa yang Iran lakukan sekarang? Dan US ada cerita, lihat apa yang Iran lakukan. Iran dah kurang ajar. Lagi beberapa bulan, Iran dah boleh menghasilkan nuke bom. Lihat apa yang terjadi di Middle East. Iran adalah kepala Hezbollah dan Houthi. Dan lihat sekarang Houthi serang. Dan Houthi sibuk melayan US dan ally. Hezbollah pula menyerang juga kapal dagang Israel. Ini yang Middle East nak. US keluarlah daripada negara kami. Negara rakyat-rakyat di Middle East. Sekian lama kau duduk di Middle East, kau hanya buat masalah, melagakan antara satu sama lain negara Middle East. Kalau US menyerang Iran esok, saya rasa Atok akan bangun. Hari-hari akan mendapat berita beg mayat balik ke US hari-hari. Dan pilih US dan ally nak bertembung Rusia di Black Sea. Macam mana? Nak Black Sea, nak Red Sea atau China? Macam mana ni? Semua mereka nak berperang dengan negara-negara besar ni. Pening kepala aku buat berita. North Korea pula dah kurang ajar dengan Atok. Iran dah kurang ajar dengan Atok. Dan Rusia pun tak hormat Atok. Houthi pun kurang ajar. Atok pening kepala hari-hari makan ubat sakit jantung. Pening kepala sangat hari-hari. Dan hutang negara mereka US pun dah sampai 36 trilion di US. Ini adalah sejarah. Mereka tak pernah berhutang begini banyak. 36 trilion. Lavrov buat speech tutup buku 2023. Ada suara yang meminta Zelensky untuk buat pilihan raya tahun ini. Tapi Zelensky tak nak. Dan Blinken berkata, dunia merayu untuk US membantu untuk amankan dunia. Dunia merayu. Dan semalam Iran dan Pakistan menyerang sesama sendiri dengan menghantar misil. Pakistan mereka menembak kumpulan Baluchistan dan Iran juga menyerang kumpulan Baluchistan ni. Ini adalah border kedua negara. Dan kita harap perkara ini dapat diselesaikan. Dan China berkata kedua negara bertenang. Dan Houthi telah menyerang lagi 2 lagi kapal perang. Houthi telah menyerang 2 lagi kapal perang dekat Red Sea.
Dan US juga semalam telah meletakkan Houthi sebagai organisasi pengganas dan visa dari Yaman lepas ini akan dibekukan. Kita cerita sedikit apa yang terjadi di Davos. China menghantar ramai delegation ke Davos sampai US pun terperanjat. Kenapa ramai sangat delegasi daripada China? Sebenarnya China pergi ke Davos kerana mereka nak bincangkan tentang rundingan antara Rusia dan Ukraine. Tapi bila sampai sana, Rusia tak ada. Jadi macam mana kau nak bincang tentang meja rundingan? Itu yang China betul-betul bengang tu. Dan Zelensky meminta delegasi China untuk Zelensky nak pergi ke China untuk berjumpa dengan Xi Jinping. Dan delegasi China tak membenarkan. Dan Zelensky pun marah. Dan terus Zelensky berkata kepada delegasi China yang Xi Jinping tidak setaraf dengan dia. Dan yang setaraf dengan dia adalah yang membuat keputusan apa yang terjadi dalam dunia. Dan apa guna perjumpaan di Davos ni? Tak ada guna. Dan Rusia telah mengebom satu bangunan di Kharkov dengan 60 askar machinery France. Semuanya terbunuh dalam bangunan tu. Dan lepas pengeboman itu diumumkan Rusia, Macron begitu marah dan berkata France akan menghantar Scalp misal ke Ukraine sebanyak 40 dan senjata untuk Ukraine. Macron berkata Rusia mesti kalah dalam perang ini. Dan untuk kita 40 Scalp misal ini dan senjata tidak akan dapat menyelamatkan Ukraine. Untuk saya lah, Rusia mula menyerang askar missionary sekarang dan tak kira askar missionary dari mana sekalipun. Dan Macron berkata dia akan ke Kiev bulan depan untuk merayakan 2 tahun perang ini. Dan mereka akan ada perjumpaan kan untuk merayakan perjumpaan di Ukraine. Tapi kita tak tahu kat mana. Tapi semua negara-negara yang terlibat dalam perang ini akan buat perjumpaan dan akan membincangkan dan akan membahagikan kek 300 bilion yang Rusia punya. Macam mana mereka nak curi dan macam mana mereka nak bahagikan duit ni untuk diberikan kepada Ukraine. Jadi 24 bulan 2 ni adalah pertemuan lah macam mana nak menang, nak bahagikan duit rampasan daripada Rusia 24 bulan 2 depan. Mereka akan berjumpa di Ukraine. Newsweek pula, berita Newsweek berkata Hot Houthi pirate viral. Lelaki yang dalam gambar tadi menjadi viral di dunia. Penyamun Houthi yang viral, handsome. Banyak perempuan-perempuan dah jatuh cinta dengan Houthi penyamun Houthi inilah. Assalamualaikum. Jangan lupa hati-hati di jalan raya dan jangan lupa juga share dan like video abang untuk bantu abang naikkan channel ni. Hoorah everybody.